Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Idea ini timbul apabila ramai pembangkang walaun yang mencadangkan Anwar Ibrahim letak jawatan, Anwar Ibrahim berehat, Anwar Ibrahim bercuti. Tapi sebenarnya ramai netizen yang lebih ramai mahu supaya Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kerana pada waktu ini terbukti tiada satu pun pemimpin yang selayaknya seperti Anwar Ibrahim. Semuanya kualiti kelongkang, semuanya kualiti ke laut. Tiada kualiti langsung, kata netizen. Ada juga yang menyindir Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin pun tidak punya kualiti sebagai pembangkang kerana tiada idea. Dan seringkali kata mereka, mahukah Malaysia mempunyai Perdana Menteri Hamzah Zainuddin? Oleh sebab itulah, ramai yang mencadangkan beberapa nama untuk dipilih menjadi Perdana Menteri. Jadi sekarang, anda boleh tolong tulis dalam ruangan komen, siapakah Perdana Menteri yang anda rasa paling layak. Kalau anda penyokong Perikatan Nasional menonton video ini, tolonglah sokong siapa yang kamu mahu. Tolong cadangkan siapa yang kamu mahu menjadi Perdana Menteri menggantikan Anwar Ibrahim. Jangan hanya beri idea tapi tiada cadangan langsung. Atau jangan hanya membangkang, hanya mengkritik tapi pun tak ada idea langsung. Yang itu memang tak berguna langsung lah. Okey. Sebelum saya nyatakan beberapa calon yang mungkin anda suka, saya ingin perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita tak sembuh-sembuh dari sebarang jenis penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh. Kita juga tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang tak melawan langsung. Jadi, dengan adanya Transfer Factor for Life ini, membantu meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%, lebih tinggi daripada semua yang pernah ada dalam dunia ini, dan juga yang membantu mendidik imun badan kita jadi bijaksana supaya dapat mengenal mana satu musuh, mana satu kawan. Apabila dia bijaksana, dia juga akan menguatkan kita daripada dalam dan daripada luar. Dapatkan produk Transfer Factor for Life ini melalui nombor telefon yang tertera dan ingat, ini ialah produk yang diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, halal, lulus KKM dan diperakui dan juga lulus KKM. Dapatkannya segera, jangan tangguh-tangguh kerana sikap bertangguh mungkin akan membunuh kita semua. Saudara, siapakah next Perdana Menteri pilihan anda? Calon pertama Perdana Menteri yang seterusnya ialah, mungkinkah Datuk Seri Najib? Mahukah anda? Atau Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempunyai rekod rakyat mengibar bendera ketika dia jadi Perdana Menteri? Anda pilihlah sendiri. Atau Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Tun Mahathir sekali lagi. Dengan usia yang baru benar-benar mencecah 100 tahun kemarin, adakah Tun Mahathir masih bersedia kuat untuk menjadi Perdana Menteri? Atau adakah ISY Ismail Sabri Yaakob? Atau adakah Tuan Guru Hadi Awang? Kalau kamu suka Tuan Hadi jadi Perdana Menteri, tolong tulis dalam ruangan komen. Atau mungkinkah Azmin Ali sebagai Perdana Menteri pilihan Perikatan Nasional yang mungkin mereka minati? Ataupun Rafizi Ramli yang sekarang ini menimbulkan pelbagai spekulasi, pelbagai kontroversi, adakah beliau juga disukai menjadi Perdana Menteri? Atau anda mungkin setuju Lim Guan Eng? Ataukah Nurul Izzah yang merupakan mungkin akan menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Malaysia? Ada seorang komen netizen dalam ruangan komen katanya, kalau semua lelaki sudah dicuba sebagai Perdana Menteri, apa kata pula wanita jadi Perdana Menteri? Kata beliau. Ada yang kata, itulah, kita tunggulah siapa yang boleh jadi Perdana Menteri. Namun, menjengah ke ruang komen, rata-rata 95% menyatakan
Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri terbaik dalam 10 Perdana Menteri Malaysia. Calon Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya daripada parti PAS, orang paling layak adalah Tuan Guru, kata seorang netizen. Setujukah anda? Terpulanglah pada anda semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ni, seorang pemimpin Perikatan Nasional, iaitu Wan Saiful Wan Jan. Beliau menyatakan lepas runding tarif naik, ahli parlimen sindir menteri jogging depan Rumah Putih. Apa yang dia tak faham sebenarnya? Menurut Anwar Ibrahim fans, dia kata, Mamat ni menuduh kerajaan gagal menghalang tarif baharu Amerika Syarikat ke atas Malaysia. Biasalah, mulutnya lebih laju daripada pemikiran, kata netizen atau kata page Anwar Ibrahim fans ini. Biasalah, kata beliau, mulutnya, jarinya lebih laju daripada berfikir. Beliau tak pernah fikirkah tentang perkara yang penting dan secara kritis dan secara logik? Fikir entah ke mana, kata beliau. Kalau dia rasa pandai sangat, bawalah Mat Jargon dan Fadli Sari runding sendiri dengan Trump. Atau mereka bertigalah pergi berunding dengan Trump. Manalah tahu mereka boleh pula mempengaruhi Trump dalam nilai tarif itu. Kerana dia menyindir Kerajaan Anwar, seakan-akan dialah paling terror. Bawalah sekali Mat Jargon dan Fadli Sari. Manalah tahu mereka paling terror berunding memujuk Trump, kata Anwar Ibrahim fans ini. Apa pula pendapat anda semua? Jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami sayang negara Malaysia. Baiklah, ini Transfer Factor for Life. Saya nak kongsi dengan anda tentang kesihatan. Terapi imun Transfer Factor for Life ini membantu meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit, sukar untuk sembuh daripada penyakit, tak sembuh-sembuh daripada penyakit, ataupun lemah tubuh badan kita kerana imun badan kita yang lemah daripada dalam. Tetapi apabila imun badan kita menjadi kuat, menjadi bijaksana, menjadi superhero dalam tubuh badan kita, ianya akan melawan sendiri penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita, menguatkan sistem pertahanan badan kita, menguatkan badan kita daripada dalam, lalu apa jadi? Kita akan sembuh dari semua jenis penyakit. Bukan kerana Transfer Factor for Life semata-mata, tetapi kerana imun badan kita yang meningkat. Ini ialah produk yang diperakui oleh seluruh doktor di seluruh dunia. Ini ialah penemuan paling ajaib, paling luar biasa dalam dunia kedokteran dan dunia perubatan pada abad ini. Lulus KKM dan halal. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan bertangguh-tangguh. Ingat, kesihatan kita betul-betul tak boleh dibeli. Hanya boleh dijaga. Hanya boleh kita mendapatkannya semula apabila kita bersungguh-sungguh. Baiklah, saudara, jangan lupa bawa juga bunga dan pantun sekali. Mana tahu lembut hati Donald Trump, menurut Anwar Ibrahim fans, merujuk kepada Mat Jargon dan Fadli Sari. Yang lebih menariknya lagi, padahal Perdana Menteri Jepun pun sebenarnya yang jauh lebih berpengaruh, jumpa sendiri Donald Trump pun tetap kena tibai tarif 25%. Tapi biasalah, yang paling bising selalunya yang paling tak buat kerja. Hakikatnya, orang yang paling galak menyalak selalunya orang yang paling tak faham permainan. Sini bukan pentas ceramah murahan. Ini geopolitik dunia, bro. Kalau tak mampu jadi api yang suluh jalan, jangan jadi asap yang sesakkan ruang atau jadi api yang hanya membakar orang. Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya bercakap tentang tarif ini bukan Anwar yang menentukan segala-galanya. Ianya bergantung dalam diplomasi. Itu sebabnya Anwar Ibrahim
jalan, melawat, dan berunding. Tapi bila Anwar Ibrahim keluar berunding, berjumpa dengan diplomatik, melawat negara-negara tertentu, mereka juga inilah geng-geng walaun, geng-geng pembangkang ini jugalah yang menuduh Anwar Ibrahim jalan-jalan yang tak membuatkan apa-apa faedah dan hasil. Tapi mereka lupa, Anwar Ibrahim bekerja bukan calang-calang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Betullah pembangkang ini langsung tiada arah, kata netizen. Betullah pembangkang kali ini memang lemah, kata juga netizen. Mereka menganggap pembangkang sekarang memang tiada kualiti sama sekali, sehingga ada juga yang berani mengatakan tidak berguna. Kali ini, seorang pemimpin daripada Parti Amanah menyatakan, OPR naik, rakyat terbeban, OPR turun, rakyat terbeban, terus terbeban, pas parti serba salah. Itulah, ketika OPR naik pun mereka kata rakyat terbeban. Ketika OPR diturunkan pun PAS tetap menyatakan rakyat terus terbeban. Turun pun salah, naik pun salah. Mana satukah yang diingini oleh PAS sebenarnya? Terbuktilah mereka ini parti serba salah. Oleh Mahfuz Omar, PAS keliru antara ubat dan penyakit. Menurunkan OPR adalah ubat kepada ekonomi yang perlahan dan membantu rakyat yang terbeban dengan hutang dan bukannya menjadi punca beban. Penurunan OPR meringankan beban pinjaman. Apabila OPR diturunkan, kadar faedah pinjaman perumahan, kenderaan dan perniagaan turut menurun. Ini secara langsung mengurangkan beban rakyat yang sedang berhutang, termasuk golongan M40 dan B40 yang terkesan dengan kos sara hidup, kata beliau. Apabila OPR turun, ansuran pinjaman rumah, kereta dan perniagaan jadi lebih murah, kata beliau. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen. PAS parti lemah. Itu antara komen netizen dengan tanda pagar PAS parti lemah. Sebelum kita teruskan, saya nak perkenalkan kepada Anda, ini ialah terapi imun transfer factor folate. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Kita juga tidak sembuh-sembuh daripada sebarang jenis penyakit karena imun badan kita yang lemah. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita jadi kuat melawan penyakit dari dalam, menyembuhkan kita daripada dalam. Produk ini diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga di Malaysia, lulus KKM dan halal. Saudara, ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia perubatan dan kedokteran pada abad ini. Dapatkannya segera dengan menghubungi nombor telefon yang tertera. Saudara, betulkah parti PAS adalah parti yang tiada hala tuju, yang tidak tahu nak bezakan penyakit dan ubat? Ramai yang setuju. Bagaimana dengan Anda? Apabila OPR turun, ansuran pinjaman rumah, kereta dan perniagaan jadi lebih murah. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan. Penurunan OPR bertujuan merangsang ekonomi dengan menggalakkan aktiviti pelaburan dan perbelanjaan. Perniagaan kecil dan sederhana dapat pinjaman lebih murah, menjana lebih banyak pekerjaan, dan menyokong pertumbuhan ekonomi rakyat. Ini langkah membantu rakyat, bukannya membebankan rakyat. Potensi pelaburan bukan sekadar angka. Ya, sebahagian pelaburan masih dalam bentuk komitmen, tetapi itu proses biasa. Apakah PAS mahu Malaysia duduk diam dan tidak berusaha menarik pelaburan langsung asing FDI? Kerajaan Madani adalah kerajaan yang bekerja. Sepatutnya PAS PN menjadi pembangkang yang membina, tetapi sebaliknya hanya bercakap dan menyalak. Rakyat diminta berbelanja secara bertanggungjawab, bukannya boros.
Apabila OPR rendah, rakyat ada lebihan untuk berbelanja. Ini membantu merancangkan ekonomi domestik. Nasihat kawal hutang, kawal belanja bukanlah idea baru, malah sudah lama ditekankan kerajaan. Siapa sebenarnya tiada idea? PAS mengulang-ulang retorik harga barang naik dan kos sara hidup meningkat setiap kali ada ruang. Tetapi mereka sendiri tiada pelan tindakan konkret. Zaman mereka dalam kerajaan, inflasi tetap berlaku. Bila mereka gagal kawal harga ayam dan minyak, mereka salahkan orang lain juga. Sebenarnya, PAS hanya mahu memburukkan apa yang kerajaan Madani buat. OPR turun, mereka bising. OPR naik, mereka bising. Subsidi disasar, mereka bantah. Subsidi pukal, mereka kata tak cukup. Naik salah, turun salah. Jadi PAS serba salah. Jadi apa sebenarnya pendirian PAS? Kerajaan berusaha mencari jalan seimbang bukan populis. Kalau PAS ada dasar ekonomi yang lebih baik, kemukakan, jangan hanya berpantun di media sosial. Ditulis oleh Datuk Mahfuz Omar, Naib Presiden Amanah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Anwar Ibrahim bersuara berkait dengan pelantikan hakim. Anwar Ibrahim dituduh oleh khususnya pembangkang Walaun dan pembenci beliau, kononnya ada campur tangan terhadap pelantikan kehakiman. Jawapan Anwar mudah. Beliau kata, beliau menghormati proses perundangan dan tidak ada campur tangan langsung dalam proses pemilihan kehakiman itu. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengulangi penafiannya berhubung dakwaan campur tangan dalam keputusan kehakiman di tengah-tengah desakan yang semakin meningkat untuk pembaharuan dan kebimbangan terhadap gangguan dalam bidang kehakiman. Dia menegaskan pentingnya untuk semua pihak menghormati proses pelantikan hakim seperti yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan. Seperti mana saya sebut, kata Anwar Ibrahim, saya lebih 2 tahun setengah tidak pernah campur tangan, campur urusan keputusan mahkamah. Itu yang saya ingat, kata beliau. Penting soal proses pelantikan seperti mana diperuntukkan dalam perlembagaan dan juga bidang kuasa masing-masing, katanya dipetik Berita Harian hari ini. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, sila tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen Kami Sayang Anwar. Baiklah, saya nak perkenalkan kepada Anda semua ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 600%, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana supaya secara umum dan ringkasnya apabila imun badan kita meningkat dan menjadi kuat dari dalam, kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit, semua jenis penyakit. Karena imun badan kita yang menjadi bijaksana, menjadi kuat untuk melawan penyakit. Terapi imun ini membantu Anda untuk menikmati kehidupan seperti yang Anda impikan. Produk ini diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, bahkan di Malaysia dan diiktiraf di Malaysia. Ini juga lulus KKM dan halal. Cepat dapatkannya untuk mendapatkan kesejahteraan kehidupan Anda. Jangan kata Anda bertangguh-tangguh, karena amalan bertangguh-tangguh merugikan diri sendiri. Sekian dulu, kita teruskan kepada ulasan ini. Seperti mana yang saya sebut, kata Anwar, saya lebih 2 tahun setengah tidak pernah campur urusan keputusan mahkamah. Penting soal proses pelantikan seperti mana diperuntukkan dalam perlembagaan dan juga bidang kuasa masing-masing, katanya. Perdana Menteri menambah bahawa sebarang perubahan dalam mekanisme pelantikan kehakiman perlu dimulakan melalui pindaan perlembagaan. Kalau ada pihak rasa nak pindah, cadangkan pindaan perlembagaan. Tapi bidang ini kita ikut proses yang diamalkan selama ini, katanya. Mengulas mengenai perarakan demi mempertahankan kebebasan kehakiman anjuran Badan Peguam Malaysia yang dijadual berlangsung di Putrajaya pada 14 Julai ini, Anwar berkata pendirian yang dizahirkan pihak berkuasa sebelum ini kekal tidak terjejas dengan acara itu. Itu keputusan penganjur perhimpunan.
Tapi kita sudah jelaskan, Peguam Negara Muhammad Dusuki Mokhtar sudah jelaskan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Azalina Alman Said sudah jelaskan, malah yang di Pertuan Agong pun sudah jelaskan. Jadi kita ikutlah proses dan peruntukan pelembagaan persekutuan yang ada, katanya. Perarakan 14 Julai ini akan bermula di Istana Kehakiman di Putrajaya dan berakhir di Pejabat Perdana Menteri PMO dengan penyerahan memorandum menggesa langkah segera untuk menjaga kebebasan kehakiman. Badan Peguam telah menjelaskan bahawa perarakan itu bukan bertujuan untuk mempertahankan mana-mana hakim tertentu, tetapi untuk menonjolkan kebimbangan yang semakin meningkat terhadap integriti badan kehakiman. Dalam satu kenyataan semalam, Azalina berkata Putrajaya akan memulakan kajian penyelidikan perbandingan awal mengenai pembaharuan proses pelantikan kehakiman. Selepas persaraan bekas Ketua Hakim Negara Tengku Tuan Maimun Tuan Mat minggu lepas, beberapa ahli parlimen dan pengamal undang-undang terkemuka telah menimbulkan kebimbangan tentang kemungkinan skandal kehakiman dan campur tangan kerajaan dalam proses kehakiman. Pihak tertentu juga menggesa Anwar Ibrahim meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dengan menegaskan bahawa pelantikannya dalam pertikaian sivil yang berterusan menafikan haknya untuk menasihati yang di Pertuan Agong mengenai pelantikan hakim. Terbaru, Sekretariat Pertahanan Sistem Kehakiman Negara yang diketuai bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menggesa Anwar berundur segera memberi amaran bahawa ia mungkin mengambil tindakan undang-undang untuk menangani perkara itu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.